Baik, salam sejahtera. Hari ini kita akan masuk ke kertas percubaan negeri Kedah, tapi yang ini adalah modul 2. Okay, the second set. So, untuk soalan 1, Raja menunjukkan graf suhu lawan masa bagi peleburan pepejal naftalina. So, kita ada graf peleburan di sini. Nyatakan jenis zarah. Jenis zarah seperti yang kita tahu, jenis dia mungkin atom, molekul ataupun ion. So untuk naftalina, jenis zarah dia adalah molekul. So terangkan mengapa daripada T1, T2 hingga T3 ni tidak ada perubahan suhu. So di sini kita faham bahawa haba yang diserap ni tidak digunakan untuk mencepatkan gerakan antara dalam molekul naftalina, tapi digunakan untuk mengatasi daya tarikan antara zarah. Okey, antara zarah naftalina ataupun molekul naftalina. Okey, so bila tidak ada, kita kata tenaga kinetik tidak bertambah, maka suhu akan kekal malah, sebab mereka digunakan untuk putuskan ataupun atasi daya tarikan antara zarah. Baik, C nyatakan nyatakan masa apabila semua pepejal naftalina bertukar kepada cecair. So naftalina bertukar kepada cecair adalah semuanya akan berlaku pada tempat C. Di sini adalah pepejal, di sini pepejal dah mula tukar ke cecair, dan pada C semua dah jadi cecair. So masa dia adalah T3. Nyatakan pemerhatian apabila naftalina dipanaskan secara terus. Okay, kalau kita tak guna, kita kata pemanasan secara tak langsung melalui kukus air, naftalina, apa yang berlaku adalah naftalina ni akan terus bertukar kepada gas. Okay, pemanasan direct pemanasan pepejal naftalina ni akan tukar terus kepada gas, tidak melalui sifat fizik cecair. Baik, kita pergi ke soalan nombor 2. Diberikan kita susunan atom dalam alloy X dan juga formula struktur untuk monomer Y. Okey, nyatakan apa dia alloy. Alloy kita tahu mereka merupakan actually campuran. Dia boleh 2 atau lebih unsur. Okey, campuran 2 atau lebih unsur. Yang kita mesti nyatakan ialah unsur utama dia mesti logam. Ialah logam. Okey, so dia campuran 2 atau lebih unsur, mungkin 2, mungkin lebih, tapi unsur utama dia mesti logam. Contohnya ini adalah ferrum, unsur utama dia, dan karbon adalah yang kita campurkan. So namakan alloy X. Alloy X ni kita tahu dia adalah keluli bila besi ataupun ferrum bercampur dengan karbon. Nyatakan kekerasan. Okey, kekerasan berbanding dengan logam cuprum. Saya rasa mungkin logam ferrum ataupun besi yang tulen. So kalau kita bandingkan yang tulen itu, apa yang berlaku? Alloy X ni mesti lebih keras. Okey, lebih keras. Okey, kita tak perlu nyatakan tentang sebab dia, sebab hanya satu markah saja. Okay, kalau kita diberi 2 markah, masa kita kata karbon mengganggu struktur ataupun susunan atom ferrum yang teratur tu, maka tidak boleh atom ferrum tidak boleh menggelongsor. Tapi di sini tidak perlu dinyatakan sebab hanya satu markah diberikan. So nyatakan nama monomer Y. Monomer Y ni kalau kita baca, dia ada 2 karbon dan ada satu ikatan ganda 2, maka dia adalah etena. Okey, lukiskan formula struktur bagi polimer. Okey, polimer untuk Y kita ada monomer dia. Kalau dia nak gabung, apa yang berlaku adalah dia putuskan ikatan ini dan dia akan gabung di sini. Okey, dia akan gabung dengan monomer satu lagi kat sini. So kita tak lukis banyak kali. So kita lukis 2 karbon, hidrogen. Lepas tu kita guna simbol N. N tu makna
repeat. Okey, sebanyak berapa monomer ni lah. Kalau ada 10, N kita adalah 10. Baik, kita teruskan ke soalan seterusnya, soalan 3. Okey, diberikan kita perwakilan untuk atom Z. Apa yang diwakili oleh nombor 3? Nombor 3 kat bawah ni adalah nombor proton. Okey, dia adalah nombor proton. Tuliskan ion. Baik, ion ini kita perlu susun elektron. Kalau dia ada 3 proton, bermakna ada 3 elektron, susunan dia 2.1. So, 1 ini kalau nak stabil, 1 ini mesti didema keluar. So, apa yang berlaku adalah dia akan menjadi susunan 2 tu makna dah stabil. So, ion dia bila dema 1 elektron keluar, maka ion ini adalah Z positif sebab dema 1 elektron keluar. Baik, kalau diberikan untuk C 0.05 mol Z bertindak balas dengan oksigen membentuk oksida Z, tulis persamaan. So, kalau Z bertindak balas dengan oksigen, kita tahu Z ni adalah exact charge positif. Dia akan membentuk Z2O untuk seimbangkan charge dia. Okay, Z positif dengan O2 negatif. Kita dapat Z2O. Untuk seimbangkan, kita letak dia di sini dan kita letak 4 di sini. Okay, ini adalah persamaan seimbang. Hitungkan jisim oksida Z. Okay, jisim oksida Z yang terbentuk. Kita nak jisim ini. Okay, jisim ini. Okay, kita diberikan yang ni 0.05 mol. Okay, 0.05 mol akan membentuk 0.05 bahagi 2 sebab angka di sini nisbah dia adalah 4 kepada 2. So, 4 kepada 2, kalau 0.05 bahagi 2. Bahagi 2 kita dapat 0.025 mol. Nak tukar kepada jisim, kita mesti darab dengan JFR untuk zinc Z2O. Z2O ni jisim dia Z7, kalau diberikan kita 7, 14 campur 16 ialah 30. So kita akan darab dengan 30 dan kita akan dapat 0.75 gram. Okey, kita terus ke soalan 4. Rajam 4.1 menunjukkan beberapa unsur dalam jadual berkala yang diwakili oleh huruf-huruf ini. Okey, berdasarkan diagram ataupun rajam 4.1, nyatakan unsur yang boleh bergabung membentuk sebatian ion. So, sebatian ion biasanya mesti daripada logam. Logam biasanya daripada kumpulan 1, 2 atau 13. Tapi kecuali ini adalah hidrogen. Hidrogen ni bukan logam. So, dia mesti datang daripada Y. Okay, Y bergabung dengan biasanya kumpulan 15, 16 atau 17. Logam dengan bukan logam. So, kita boleh guna Y dengan W atau Y dengan X. Okay, Y dengan X. Okay, kita teruskan. Unsur V dan W. V dan W adalah kumpulan 14, kumpulan 16. Bertindak balas menghasilkan sebatian Z. Tuliskan sebatian Z. So, kalau ini adalah kumpulan 14 dan ini adalah kumpulan 16, maka mereka adalah bukan logam. Mereka akan membentuk sebatian covalent. Covalent untuk membentuk formula, kita tulis di sini V, W dan kita tulis untuk V perlu berapa untuk stabil, dia perlu 4. Dia akan kongsi 4. Untuk W dia perlu 2 lagi, 286 perlu 2. Dia akan kongsi 2. Lepas tu kita guna kaedah darab silang. So kita akan dapat V2 W4. Permudahkan, kita akan dapat V W2. So formula dia adalah V W2. Nyatakan jenis ikatan. Okey, bukan logam dengan bukan logam, kita akan dapat ikatan covalent. Okey.
Baik, lepas tu kita soalan C, soalan menunjukkan alat pemadam api menggunakan sebatian Z. Sebatian Z ni kalau kita faham, sebatian Z ni actually adalah pepejal karbon dioksida. Sebab V ni adalah 4 ialah karbon, W ni kumpulan 16 adalah oksigen. So ini adalah sebatian karbon dioksida, pepejal karbon dioksida. Bahan utama untuk penghasilan alat pemadam. So dia memadamkan kebakaran melibatkan peralatan elektrik, gas dan wok. Okay? So yang penting adalah elektrik lah. So mengapa sebatian Z sesuai digunakan untuk memadam api yang melibatkan peralatan elektrik, gas dan wok. So di sini kita dapati bahawa sebatian pepejal karbon dioksida ni dia adalah actually daripada molekul neutral. So dia bukan ion, so bukan ion, so tidak akan mengalirkan arus elektrik, dan so dia tiada ion bebas bergerak. Okey, dia tiada ion bebas bergerak. So bila tiada ion bebas bergerak, dia boleh sesuai untuk memadamkan peralatan yang mempunyai pengaliran arus elektrik. Okey, kita tak boleh ada cas yang kita kata ion bergerak. Contohnya kalau kita guna air. Ini soalan yang saya tanya, bolehkah air menggantikan sebatian Z sebagai bahan utama untuk pemadam api? So tidak boleh lah. Sebab mengapa tidak boleh? Sebab air ni boleh mengkondaksikan elektrik. So dia bahaya. Kalau boleh mengkondaksikan elektrik, kita guna untuk padamkan api dia. Okey, soalan 5, kita teruskan ke soalan 5. Soalan yang melibatkan penyadoran ataupun di sini adalah penulinan logam. Susunan radas menolingkan argentum. Okey, argentum tak tulen yang mengandungi cuprum sebagai benda asing. So di sini kita nampak bahawa ini adalah logam tulen. Logam tulen biasa kita letak di cathode, dan ini adalah logam tak tulen. So di sini mesti logam yang mempunyai elektrolit, dia mesti ada argentum. So Ag positif akan pergi ke cathode, terima elektron untuk jadi Ag. So Ag akan termendak di sini, dan apa yang berlaku di bahagian logam tak tulen ni, yang anode ini, okay, so kita akan dapat Ag akan turun jadi Ag positif campur elektron. So di sini apa yang berlaku adalah kita ada bateri positif dan negatif ini. Okey. Baik, kita terus kepada soalan A. Namakan elektrolit. So elektrolit tu mesti ada ion argentum. So kita paling senang kita guna argentum nitrat. Okey, semua nitrat larut. So kita guna argentum nitrat. So namakan kita kena tulis keluar. Lukiskan simbol bateri pada ruang yang disediakan. So kita kena lukis bateri positif sebelah sini dan negatif sebelah sini. Okey. Kita lihat kepada cathode dengan anode. Lepas tu kita lukis terminal untuk bateri kita. Baik, sekiranya jisim awal elektrod logam argentum digunakan ialah 25.3 dan selepas 30 minit jisim akhir menjadi 36.1, bermakna ada kita kata argentum tulen terkumpul. Hitungkan bilangan mol argentum yang diekstrak keluar daripada logam argentum tak tulen. So jisim yang kita kumpulkan, kita tolak daripada nilai ni, so kita dapat adalah 10.8 gram. Dan oleh sebab soalan tanya adalah hitungkan bilangan mol. Mol kita tahu adalah jisim bahagi dengan JAR argentum 108. So kita kumpul 0.1 mol argentum. Okey, kita tuliskan persamaan di anode. So di anode, bahagian yang positif ni tadi cikgu dah terangkan. Okey, bahagian yang kita kata logam tak tulen ni, Ag akan turun menjadi Ag positif campur elektron. Dia ada kandungan elektron. Ag akan jadi Ag positif campur elektron. So di sini apa yang berlaku adalah dia akan menipis lah. Okay. Dan untuk bahagian cathode, apa yang berlaku, Ag positif akan tertarik. Ag positif akan tertarik dan terima elektron menjadi Ag.
So bahagian ni Ag akan terenap di depan ini, di bahagian kathod ni. Okay, kita teruskan soalan E. Seorang pelajar menjalankan elektrolisis dua asid berbeza. Pemerhatian kita dapat di dalam jadual ni. Untuk diprotik gas tidak berwarna, gas tidak berwarna. Okey. Monoprotik, gas hijau kekuningan. Gas hijau kekuningan ini kita tahu adalah gas klorin. Dan ini adalah gas tidak berwarna. Cadangkan. So diprotik, kalau gas tidak berwarna bermakna kita ada asid sulfuric. Asid sulfuric akan hasil ion H+ dan SO4 2-. Air H2O akan hasil H+ dan OH negatif. So untuk bahagian kathod memang kita akan hasilkan gas hidrogen. So gas tidak berwarna, gas tidak berwarna. Yang bahagian anode ni hidroksida akan dipilih dan kita akan mendapat oksigen. 4E. So oksigen akan terhasil di sini, gas tak berwarna. So di sini asid ini adalah asid sulfuric. Okey. Okey, kita perlu tulis nama sebab diberikan cadang nama. So kita tulis dengan tulis formula, kita tulis nama ni asid sulfuric. Dan untuk monoprotik ini, M ni kita oleh sebab ada klorin bermakna dia datang daripada asid hidroklorik. Okey, kita tulis nama dia asid hidroklorik. Baik, kita pergi ke soalan 6. Soalan 6 melibatkan haba penyesaran. So pelajar menjalankan satu eksperimen menentukan haba penyesaran bagi kuprum daripada argentum, larutan argentum nitrat. Okey. So kuprum kalau campur dengan argentum nitrat, okey, kuprum ni lebih elektropositif. Kuprum akan menyesarkan argentum daripada larutan garam dia. So kita akan dapat kuprum nitrat campur argentum. So apa yang dimaksudkan dengan haba penyesaran? So bila kita sebut tentang haba penyesaran, kita kena mula dengan ialah haba yang haba dibebaskan. Okey, haba dibebaskan apabila sebarang haba penyesaran, haba pembakaran semua melibatkan 1 mol. 1 mol logam. Di sini logam apa yang disesarkan? Logam argentum. Logam argentum disesarkan daripada larutan garamnya. Larutan garamnya adalah larutan argentum nitrat ni. Okey, oleh logam yang lebih elektropositif, oleh logam yang lebih elektropositif di sini oleh logam kuprum. Okey, nyatakan satu pemerhatian. Okey, kalau kita nak lihat pemerhatian, apa yang berlaku adalah kita lihat kalau argentum nitrat untuk warna asal dia tak berwarna, tak ada warna. Tapi bila membentuk ion kuprum Cu2+, maka warna biru akan terbentuk. So perubahan warna dalam larutan tu apa yang berlaku adalah daripada larutan tanpa warna, iaitu argentum nitrat ni tanpa warna, dan bila hasil ion Cu2+ ini, okey, kita akan bertukar menjadi warna biru, Tuliskan persamaan ion yang terlibat. Okey, persamaan ion yang terlibat ini adalah persamaan yang cikgu tulis ni adalah persamaan kimia. Kalau persamaan ion Cu campur Ag, okey, kita actually bila cikgu tulis ini belum seimbang lagi. So Ag positif 2, jadi Cu2+ campur 2 Ag. Okey, 2 Ag. So ini adalah persamaan ion yang terlibat. Okey, kita teruskan kepada perhitungan. Okey, perhitungan diperlukan kita hitung bilangan ion argentum. Ion argentum kalau kita lihat kepada sini diberikan argentum 100 cm3, kepekatan dia 0.2, maka bilangan mol kita kira dengan guna mv per 1000.
So 0.2 darab dengan 100 bahagi dengan 1000, kita dapat 0.02 mol. Okey, haba yang dibebaskan, kalau kita lihat kepada soalan, ini haba penyesaran diberikan sebagai negatif 105 kJ. So kita kena faham bahawa 105 kJ ni, kilojoule ni adalah dihasilkan apabila 1 mol argentum nitrat tu argentum disesahkan daripada larutan garam dia. So sekarang kita hanya ada 0.02 mol saja. Okey. So kita akan hasilkan 0.02 darab dengan 105 kilojoule. 105 kilojoule cikgu tulis sebagai joule terus, dan kalau kita kira keluar ini adalah 2100 joule. Lepas tu dikendaki kita cari perubahan haba. Oleh sebab kita dah tahu haba yang dibebaskan dalam eksperimen ni adalah 2100. Haba yang dibebaskan sentiasa kita boleh kira dengan MC theta. So 2100 sama dengan M. M tadi kita kata isi padu larutan argentum nitrat adalah 100. So 100 darab 4.2 darab theta. Okey, dengan kalkulator kita akan dapat ini adalah 5 darjah Celsius. Okey, so perubahan suhu adalah 5 darjah Celsius. Eksperimen diulang dengan menggunakan 100 juga cm3 argentum nitrat, tapi sekarang kepekatan dia 0.4. Okey, kupron berlebihan, ramalkan perubahan suhu. Oleh sebab kepekatan ini 2 kali ganda, okey, apa yang berlaku adalah kita akan hasilkan haba yang double. Bilangan mol dia double. So bilangan mol double, haba hasil double. So perubahan suhu adalah 2 kali ganda. So suhu akan berubah. Tadi 5 darjah Celsius, dia akan bertambah sebanyak 10 darjah Celsius. So diberikan kita perlu terangkan perubahan. So kita mesti nyatakan kepekatan argentum nitrat adalah lebih tinggi, atau kita boleh kata 2 kali ganda. Okey, 2 kali ganda. Okey. So bila 2 kali ganda makna bilangan ion argentum kita mesti kata per unit isi padu. Okey, per unit isi padu jadi lebih tinggi. Okey. So haba yang dihasilkan juga meningkat, dan bila haba yang dihasilkan meningkat, suhu juga meningkat. Okey. Okey, kita perlu menyatakan mengapa jadi 10, sebab kepekatan argentum yang digunakan adalah double, 2 kali ganda. So bilangan ion per unit isi padu juga 2 kali ganda. Haba yang dihasilkan juga 2 kali ganda. So suhu menjadi meningkat 2 kali ganda. Okey, kita pergi terus ke soalan 7. Soalan 7 melibatkan tindak balas. Okey, mengkaji faktor kadar tindak balas asid hidroklorik dengan zinc karbonat. So asid hidroklorik bertindak balas dengan zinc karbonat akan hasilkan zinc klorida garam, H2O dan CO2 air. So seimbangkan. So apa yang berlaku, beza set 1 dan set 2. Kalau kita lihat set 1 dan set 2, kepekatan dia berbeza. Okey, set 2 kepekatan dia 0.5, kepekatan set 1 hanya 0.25. Okey, yang lain patut sama. Nyatakan satu faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas dalam rajah ni. So faktor dia adalah faktor kepekatan. Apakah bacaan yang perlu dicatat oleh dalam kedua-dua eksperimen untuk menentukan kadar tindak balas? So kita sedang mengukur isi padu gas yang terhasil, iaitu gas karbon dioksida. So untuk mengukur kadar tindak balas, kita perlu ukur isi padu gas karbon dioksida. Okey, tuliskan persamaan. Okey, persamaan tadi cikgu dah tulis. Kalau HCl bertindak balas dengan, kita kata zinc karbonat. Okey, zinc karbonat. Okey, kita akan hasil dapat zinc klorida campur dengan karbon dioksida campur dengan H2O. So 2 di sini dah seimbang.
hitungkan kadar tindak balas purata untuk set 1. So set 1 kalau kita baca, dia masa yang digunakan adalah 3 minit dan isi padu yang dihasilkan adalah 60. So 60 cm bahagi dengan, kalau nak tukar kepada saat, 3 minit adalah 180 saat. So 180 saat kita akan dapat 0.33 cm3 per saat. So soalan seterusnya, bandingkan kadar tindak balas set 1 dan set 2. Kita boleh kata kadar tindak balas set 2 lebih tinggi daripada set 1. Pelajar kena tulis dalam ayat yang penuh. Lepas tu kita perlu jelaskan jawapan kita. Jawapan kita kena nyatakan bahawa kepekatan asid hidroklorik HCl dalam set 2 lebih tinggi daripada set 1. Oleh sebab ada 3, maka kita mesti nyatakan bahawa bilangan ion H+ per unit isi padu dalam set 2 adalah lebih tinggi daripada bilangan ion hidrogen per unit isi padu dalam set 1. Itu untuk dapat 3 markah. Baik, kita teruskan. Seorang pelajar ingin menentukan kadar tindak balas set 1 dengan menggantikan asid hidroklorik dengan asid sulfurik. Asid sulfurik ni asid 2 base. So dia menghasilkan, setiap molekul akan hasilkan 2 ion hidrogen. Asid hidroklorik adalah asid monobase HCl. Dia dah hasilkan 1 ya. So kepekatan yang sama, pada pandangan anda, adakah murid membuat keputusan yang betul? Sebab pelajar ni ingin meningkatkan kadar tindak balas. So bila dia guna asid sulfurik, makna kepekatan ion hidrogen dia adalah lebih tinggi, maka kadar tindak balas dia adalah lebih tinggi. So kita kata iyalah. Sebab tu kita kena nyatakan sebab asid sulfurik H2SO4 ialah asid diprotik atau dibase. Diprotik. So kita boleh katakan pada kepekatan yang sama, ion hidrogen pada asid sulfurik ion hidrogen pada asid sulfurik adalah 2 kali ganda, 2 kali ganda berbanding dengan asid hidroklorik. So bila ion hidrogen ni 2 kali ganda kepekatan dia, maka kadar tindak balas akan meningkat. Kita terus ke soalan yang terakhir, soalan 8. Kita lihat kepada soalan. Kita ada Anas dan rakan menjalankan eksperimen menyediakan sabun. Minyak kelapa sawit dihidrolisiskan menggunakan kepada asid palmitik dan gliserol. Kemudian asid palmitik bertindak balas dengan natrium hidroksida menghasilkan sabun. Apabila natrium klorida ditambah untuk memendakkan sabun. Kita terus kepada soalan. Dia kata namakan proses penyediaan sabun. Kita kena hafal istilah ini, saponifikasi. Saponification. So ini adalah proses penyediaan sabun. Cadangkan bahan kimia yang boleh digunakan untuk mengganti natrium hidroksida. So yang ini adalah kali kuat. So kita boleh guna kalium hidroksida. Tuliskan persamaan untuk pembentukan sabun. So sabun ni kalau kita diberikan ke kita asid palmitik, kita salin balik asid tu CH3 CH2 14 COOH. Yang ni formula yang diberikan, dan bila dia bertindak balas dengan alkali yang kita berikan, maka apa yang berlaku adalah kita akan dapat CH3 CH2 14 COO, lepas tu Na. Ini molekul sabun kita campur dengan H2O.
Baik, hitungkan jisim sabun yang terhasil apabila 0.05 mol sabun dihasilkan. So, sabun JMR dia, okey, dia beri kat kita JMR dia 278, lebih senang lah. So, mol nak tukar kepada jisim, kita ambil bilangan mol darab dengan 278. So, kita dapat 13.9 gram. Okey, jadual 8 menunjukkan maklumat tentang ejen pembersih W, okey, dan juga ejen pembersih X. So, kita sedang cuci dengan dalam air liat. Air liat ni adalah air yang kita kata mempunyai ion kalsium dan magnesium. So, yang ni tidak berkesan. So, kotoran kekal, yang ni berkesan. Cecair pencuci X ni berkesan, kotoran akan hilang. So, ejen mana yang merupakan sabun? So, sabun ni tidak berkesan pada air liat. So, ejen yang tak berkesan tu adalah W lah. So, soap ataupun sabun ni mesti W. So, mengapa? So, W ni kita kata sabun tidak berkesan. Tidak berkesan mencuci dalam air liat. Okey, kerana membentuk apa? Membentuk skam. Okey, dengan kehadiran ion magnesium atau kalsium dalam air liat. Okey, dalam air liat. So, ion ni akan membentuk skam, benda berpejal dengan sabun. So, sabun tidak dapat bertindak. So, F ni kita terus kepada dua bikar P dan Q, masing-masing diisi dengan sabun dan deterjen. Okey, deterjen ni berfungsi dengan baik pada air liat. Dengan menggunakan bahan berikut, huraikan secara ringkas bagaimana anda bezakan antara sabun dengan deterjen. So, di sini kita tak tahu yang mana sabun dan yang mana deterjen. So, kita diberi larutan ni kalsium nitrat, makna ada ion kalsium. Kita ada tabung uji, kita ada gabus getah. So, apa yang kita boleh buat? Kita masukkan bikar, okey, larutan daripada bikar P dan bikar Q ni dalam dua tabung uji yang berbeza. Okey. So, lepas tu kita boleh goncang, dan kalau yang menghasilkan skam ataupun kadang-kadang kita panggil kekat, maka dia adalah sabun. So, kita gunakan dua tabung uji. Okey, satu kita masukkan larutan P dan larutan satu lagi larutan Q. Lepas tu kita masukkan kita kata kita masukkan 3 cm3 lah. 3 cm3 larutan P dan Q daripada bikar P dan bikar Q. Lepas tu kita masukkan kalsium nitrat. Katakan kita masuk 5 cm3 kalsium nitrat. Okey, lepas tu kita tutup dengan gabus. Lepas tu kita goncang, dan yang membentuk kita kata skam ataupun kekat. Okey, katakan P ni membentuk skam atau kekat, maka larutan tu adalah larutan sabun. Itu kaedah untuk menentukan sama ada sabun atau deterjen. Sebab deterjen tidak akan membentuk skam atau kekat. Baik, kita berhenti di sini.